والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل wahdina ila siratikal mustaqim. Yang berbahagia saudara sahibul fadilah Tuan Imam, yang berbahagia Tuan Pengerusi Setari Jawatan Kuasa Surah An-Nur, yang berbahagia Encik Zulkifli, seterusnya tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi dapat datang ke rumah Allah Ta'ala, iaitu Surah An-Nur, untuk sama-sama mengerjakan solat jamaah, dan seterusnya kita duduk sejenak dalam kuliah pengajian ilmu. Mudah-mudahan apa yang telah diusahakan ini melayakkan saya, tuan-tuan perempuan, kita meraih redha dan ganjaran pahala yang disediakan di sisi Allah Azza wa Jalla. Tambah lagi, kehidupan ini perlu diisi dengan pelbagai kewajipan, sebagaimana yang telah disentuh oleh Imam Hasan Al-Banna yang mengasaskan gerakan dakwah dan siasah Ikhwanul Muslimin. Imam Hasan Al-Banna menyebut al-wajibat aktsaru minal awqat. Tanggungjawab cukup banyak berbanding masa yang ada. Orang yang beriman, tidak kira lelaki maupun wanita, akan buat macam-macam agenda ibadat, macam-macam agenda kebaikan selagi mana nafas itu masih ada, kerana peluang kehidupan perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum pulang ke negeri akhirat. Oleh itu, antara yang penting ialah tahniah hadirin hadirat kerana sentiasa melazimi kuliah pengajian ilmu. Kerana tanpa ilmu, akidah boleh tidak sah, fiqh ataupun syariat tidak sah, tasawuf juga tidak sah. Semua bertitik tolak dengan ilmu. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji dua kelompok manusia dalam sebuah ayat. Firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Uniknya ayat ini Allah Ta'ala puji dua kelompok, dua golongan dalam sebuah ayat. Biasanya Allah Ta'ala memuji orang beriman dalam sepotong ayat, tapi dipincikan dalam satu ayat sahaja, melibatkan dua kelompok. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat martabat. Yang pertama, golongan dapat pujian, golongan dapat perhatian lebih daripada Allah, sudah tentu orang yang memiliki iman di kalangan semua manusia. Orang yang beriman ada cahaya. Orang beriman perilakunya, akhlaknya, perbuatan sehariannya jauh beza dengan orang tak beriman. Sebab itu Allah Ta'ala puji orang beriman lebih utama daripada yang tak beriman. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan lagi pujiannya ke atas orang beriman ni, apa yang unik, iaitu orang-orang yang diberi ilmu. Orang-orang yang lebih ilmu tidak terhenti kepada alim ulama sahaja, bahkan siapa jua yang ada ilmu dan beramal serta menyampaikan ilmu itu, ilmu yang didapati itu ilmu yang benar, bukan ilmu palsu, bukan ilmu jalanan, ilmu yang didapati menerusi kuliah-kuliah yang muktabar, ilmu yang selari dengan ahli sunnah wal jamaah, maka orang ini subah sebar ilmu dalam keadaan dia juga beramal, dia akan mendapat pujian ilahi. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita mulakan kuliah, ingin saya fahamkan tuan-tuan perempuan bahawa pelibatan kita tidaklah sia-sia. Kerana bila nasihat dilontarkan, ilmu dicurahkan, ia cukup bermanfaat dalam amalan. Wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan amat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Tahniah muslimin dan muslimat, tinggal sekejap rumah, bukan lama, datang ke surah An-Nur. Bukan setakat maghrib ini, pagi tadi, subuh. Ada yang kerja waktu malam, dia datang zuhur dan asar. Ada juga yang kerja siang, dia datang pula maghrib dan isyak.
hidup kita terisi. Tahniah kerana perbuatan, amalan hadir-hadirat menyebabkan kawasan ini bercahaya. Meskipun ada lagi yang belum jenguk tempat ini, belum lagi dapat hidayah, walaupun rumahnya dekat dengan surah An-Nur, belum lagi hidayah, melainkan dia sambut hidayah, hidayah pun sampai. Dia nak pada hidayah, hidayah akan sampai. Apa artinya kalau kita berjiran dengan surau tapi kita tak pernah datang berjamaah? Sengaja tak datang, itu satu musibah. Sengaja tak datang, itu satu kerugian. Kerana kita akan dilihat di sisi Allah lebih berpaut dengan keindahan dunia. Habis kerja semata-mata duduk dalam rumah. Habis kerja semata-mata makan minum, dan begitulah istirahat, makan minum sampai mati. Akhirnya tak ada ilmu, akhirnya amalan tak mantap. Akhirnya natijahnya bila balik ke akhirat dalam serba kerugian. Sebab itulah Allah Ta'ala menyatakan wal 'asr, demi masa, innal insan lafi khus. Digunakan dua kalimah mentaukid, iaitu menegaskan, menguatkan. Innal insan lafi khus boleh disebut, boleh difirmankan Allah. Fil khus maknanya benar berada dalam kerugian, tapi ditambah lafi, lam taukid. Sesungguhnya manusia benar-benar betul-betul berkeadaan rugi, melainkan orang yang beriman dan beramal soleh. Seterusnya, apabila kita dah hadir ke kuliah ilmu solat jamaah, termasuklah inisiatif Cik Zul, jawatankuasa pengerusi, dan tuan-tuan yang tak jadi jawatankuasa pun, kita buat kerja agama ini, kita buat usaha dakwah dan Islam ini, menyebabkan kita kaya pahala, menyebabkan kita tak rugi dunia dan akhirat. Hasil penat lelah kita ini, hadirin sekalian, menandakan kita orang yang bersyukur. Menandakan orang yang bersyukur. Bersyukur ni bukan nanti dapat duit banyak, bukan nanti sihat, berniaga untung, tidak ada masalah kenderaan, bisnes menjadi, anak-anak berjaya, lalu dia ingat pada Allah. Itu memang bersyukur, tapi tak henti dalam bab itu. Bersyukur ialah sentiasa menyemarakkan ibadat tanpa henti, sentiasa taat tanpa berbelah bahagi, istiqamah di atas perbuatan ibadat, di atas kebaikan. Itu syukur. Syukur maknanya ingat Allah, lalu balas pemberian Allah, berterusan taat, menambah lagi taat pada Allah. Ini adalah level ataupun maqam yang tinggi. Maqam biasa, dapat makanan, alhamdulillah. Masuk gaji, alhamdulillah. Anak berjaya, alhamdulillah. Ini level bawah. Level atas itu, sudah tentu orang itu juga mengungkapkan alhamdulillah, pujian pada Allah, ialah dia tak sanggup buat maksiat kerana dia sedang tak ingat Allah, dia sedang lupakan Allah. Jadi nak balas jasa Allah ialah berubudiah kepada Allah. Dalam pada itu sentiasa sembah Allah, ikut arahan Allah, tambah pahala sunat. Segala apa yang dibuat bukan untuk Tuhan juga. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, kami akan tambah lagi nikmat. Man amila salihan fali nafsih. Siapa berbuat baik, buat kebaikan, buat taat, pulangan untuk dirinya, bukan juga untuk Tuhan. Jadi manifestasi ataupun rumusannya, walaupun kita tunjuk syukur, bukanlah untuk menambahkan kuasa Tuhan, tapi pulangan juga untuk kita. Hebatnya kurniaan Allah. Sudahlah, bila dapat duit, dapat harta, selesa hidup, alhamdulillah, taat pun, Tuhan akan balas lagi ganjaran, bukan nanti diucapkan alhamdulillah. Seterusnya, tuan-tuan perempuan, kedatangan kita ataupun pelibatan kita malam ni, termasuk juga jiran-jiran yang kita juga faham, ada malam dia tak dapat datang, bukan sengaja tak datang, ada juga macam tu. Kalau macam tu, dia orang bersyukur. Yang datang lebih-lebih lagi bersyukurlah. Kerana macam mana pun nak datang, macam mana pun tak sangguplah nak pinggirkan rumah Allah ni. Dalam pada itu, orang yang kena musibah, kena bala bencana, dia sabar, dia tak datang masjid, dia sedang bergelumang, umpamanya sedang urus masalah banjir, dia faham benda ni ketuan Allah, dia faham dengan sabar dan terus ibadat tanpa henti, itu juga bersyukur. Menanggung musibah dengan sabar, orang yang
bersyukur. Tak kena musibah pun bersyukur. Alhamdulillah kami tak kena uji. Tapi sudut yang lain dia faham, yang kena ujian mungkin lebih tinggi daripada orang yang tak diuji. Sebab walaupun dia datang masjid, dia tak ada sempat datang kuliah pengajian, pahalanya ditambah Tuhan. Kerana di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut wa qalilum min ibadiyas syakur, amat sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Antara ciri golongan sedikit ialah bila diuji tahan, bila diuji tetap ingat Allah. Dalam bab dapat kurniaan macam saya sebut, tiba-tiba ada orang bank in 12,000 jariah. Kenapa pula? Bukan rasuah, jariah. Kita akan puji tiap-tiap hari sampai sebulan, puji pemberi itu. Sengaja nak bagi kasih pada kita 12,000 bank in. Sengaja nak bagi. Memang akan dipuji lah. Tapi kalau orang ni tak ada apa-apa, tiba-tiba tengok keadaan dia melarat, tak ada duit, rumah masuk banjir, Alhamdulillah lah Tuhan uji saya. Kerana dengan ujian saya faham pahala bertambah, dosa diampun Tuhan. Berapa ramai boleh puji Allah ketika nikmat, tapi tak ramai ingat Allah ketika niqamah. Niqamah artinya pemberian yang nampak buruk, tapi tetap baik bagi orang yang beriman. Kerana kita faham setiap sesuatu ada hikmahnya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan akan disusuli kesenangan, jaminan daripada Allah. Berkata Imam Al-Qurtubi ketika mentafsirkan ayat ini, satu benda payah, benda suka, benda yang kita tak suka, tiba-tiba kita hadapi dan hidup. Kenapalah aku terima benda ni? Aku banyak tolong surau. Kenapalah bisnes aku tak menjadi? Aku banyak labur untuk agama. Aku keluarkan zakat, aku jariah, tapi kenapa hujan datang kepada aku? Tapi dia faham, tak apalah, Tuhan sebenarnya nak tengok aku macam mana. Nak tengok aku setia dengan Allah. Kalau uji orang lain, orang hanyut, tapi Alhamdulillah nikmat Allah juga. Walaupun aku terima niqamah, aku tetap berdiri teguh. Lepas itu, kata Imam Qurtubi, Allah Ta'ala akan bayar, Allah Ta'ala akan pulangkan, Allah Ta'ala akan tampung dua kesenangan sebagai galang ganti terhadap satu kesukaran yang dihadapi dalam hidup. Dengan syarat, kita semua hendaklah berkeyakinan penuh kepada Allah. Dalam hal banjir yang menimpa terutamanya di Shah Alam, wilayah Persekutuan dan juga sebahagian di Pahang, kita tengok keadaan dahsyat. Mulut yang cerupa terus tulis dalam Facebook, ini semua bala, ini semua kerana solat tak rapat sah. Apa senang-senang dia sebut macam tu. Sedangkan bala bencana ni bukan setakat tahun ni, dulu masa rapat sah pun dah berlaku. Tak boleh pukul rata macam tu. Ini tak menghormati alim ulama, ini memandai. Walaupun kita mahu sebenarnya nak rapat sah, tapi kita masih percaya pada yang alim ulama. Alim ulama walaupun ada yang jelek, ada yang nak pada dunia, ada masih lagi yang beramanah. Mereka nak mesyuarat fatwa tu bukan mudah. Mereka mesyuarat yang mendalam, keilmuan yang mendalam. Walaupun kita melihat di Mekah dan Madinah sudah rapat sah, tak mestinya kita kena ikut semua daripada Mekah maupun Madinah. Kalau macam tu tadi saudara jadi imam, bismillah tak boleh kuat, kerana mereka tak baca bismillah kuat. Kita tak ikut, ada benda ikut, ada benda kita ikut. Dalam pada itu, sembahyang tetap sah. Bahkan kalau kita memahami dengan mendalam ilmu syariah, sembahyang tanpa dekat saf pun rapat sah, itu sebenarnya sunnah. Sunnah ni bukan kita faham apa yang Nabi tunjuk sahaja. Apa yang Nabi minta hindar, minta berawasan juga sunnah. Mengikut kaedah agama juga sunnah. Ini kita kena faham lanjut, kena faham mendalam, baru kita boleh sebut tentang hukum. Tiba-tiba orang yang kritik kata ini sebab sah tak rapat, dia telah melukakan hati orang yang terima bencana, melukakan hati orang yang sudi datang masjid. Yang kritik tu kadang tak datang pun diakui oleh sebilangan orang. Pandai dia tulis, kuliah tak ada pun. Kadang masa kuliah dia tengah WhatsApp, tengah kuliah dia tengah buat kerja lain, tak hormati ilmu. Datang tak dapat sesuatu pun dalam majlis ilmu.
jauh pada masjid, jauh pada solat jamaah, tiba-tiba buat pandaian hukum, buat andaian hukum, buat putusan hukum, cuba menandingi alim ulama yang beramanah. Hadirin hadirat, dalam hal ini ada pandangan syarak. Walaupun kita tengok tinggal di peringkat di hulu langat, air banjir ni sampai ke bumbung, banyak bumbung hilang, kata kawan saya. Kawan saya kemarin saya bertemu di Bangi, kuliah saya di Bangi Maring. Dia kata rebo balik pada operasi tolong di sana, banyak bumbung hilang. Dahsyat, tak pernah berlaku hulu langat. Tak pernah sampai begitu, sampai bumbung entah pergi ke langit mana. Teruk keadaan. Begitu juga di kawasan Seri Muda. Kadang begitu mencemaskan sampai peringkat dia khabarkan duduk atas bumbung tunggu sampai 10 jam. 1 jam pun dah lama kan duduk. Gementar ni tengok air makin naik. Tengok dengan orang lain pula bantuan pun tak sampai. Dengan budak-budak kecil, orang tua, bukan macam duduk atas sofa, duduk atas bumbung. Bayangkan 10 jam daripada waktu terik, daripada waktu hujan sampailah waktu malam. Dan kadang juga pemerintah cuba counter, cuba atasi, cuba nak tolong. Berlaku 1,600 panggilan serentak. Dengan keadaan tak dijangka, jadi begitu. Nak sedia helikopter, nak sedia bantuan. Ada juga tempat yang kita kira macam lambat. Tapi inilah suasana hiruk pikuk. Bila tiba keadaan macam ni, wujudlah 2 golongan. Yang pertama, bila mana dia beriman dan beramal soleh. Hujan melandanya, banjir yang tak terjangka. Bila berlaku hujan banjir, pengalaman hadirin-hadirat mungkin masa duduk di kampung ataupun di tempat yang lain. Saya sembang Encik Zul tadi, kawasan ni alhamdulillah kita selamat. Mungkin kita juga ada experience sebelum ni. Bila banjir ni, barang kira lingkup rosak. Kalau tak rosak pun, nak bersih rumah 3 hari baru selesai. Dengan ular masuk, dengan pasir tebal sampai 60 cm ke rumah habis rosak, makan kos, makan duit, kerja tak boleh pergi, masalah kesihatan, tiba-tiba melanda orang yang baik. Itu dinamakan sebagai ibtila. Idza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah Ta'ala kasih pada seseorang hamba, diberi kepadanya ujian. Ujian sebahagian daripada tanda Tuhan sayang. Di samping kita dapat tergerak untuk melakukan ibadat, rela duduk dalam kuliah ilmu, beramal ibadat, ini juga rezeki kurniaan Tuhan. Tanda Tuhan sayang. Tak semua orang dapat hidayah ini. Dalam pada itu dapat ujian juga mengikut tata cara tasawuf. Sudut pandang tasawuf, terima ujian, tanda Tuhan kasih, tak boleh nak faham. Cannot brain, kata orang muda. Macam mana pula Tuhan sayang bagi ujian? Lantaran inilah sahabat seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah dilihat dalam keadaan murung, tersandar dia macam tak seronok, bimbang. Sahabat ni tanya, kenapa ni Ibn Abbas? Nampak cemas, bimbang, gusar. Dia kata, aku ni dah lama tak demam, tak sakit. Aku bimbang, Allah tak sayang aku. Fir'aun laknatullah tak pernah sakit. Fir'aun laknatullah harta tak pernah susut. Kerajaan makin melebar, keangkuhannya begitu terselah, kerana kekayaannya hebat, pengaruhnya hebat, tak pernah sakit. Ini istidraj. Allah Ta'ala beri kelebihan, tapi Tuhan tak sayang, Tuhan tak restu sama sekali. Dengan kelebihan yang dia ada, dia bertambah angkuh, dia bertambah sombong, dosanya makin mendadak naik. Dia akan terus diseksa dengan akhirat tanpa simpati, kerana dia sudah dapat nikmat di dunia. Dengan nikmat tu dia makin lupa diri. Tuhan hadiahkan dalam bentuk yang akan terus melekakan dan mengazabkan orang itu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan beri istidraj. Istidraj ni beri kurniaan yang menyebabkan orang tu leka. Kita tengok dia ni tak pernah sembahyang Jumaat, dia ni berjudi, minum arak, kaki maksiat, benci agama. Tengok makin steady, tengok makin kaya. Istidraj. Awas kalau istidraj ni menimpa kita. Kita dapat nikmat tapi tinggal agama, itu tanda istidraj. Biasanya orang ni akan angkuh.
Kalian dapat apa datang surau? Dapat apa? Baik siang kita bekerja, malam kita buat bisnes lain pula. Ataupun siang kita dah kerja penat, malam rehat lah. Bukan siapa boleh bantu kita. Ustaz tak boleh bantu, jawatankuasa tak boleh bantu, surau boleh bantu kah? Kita sakit, kita banjir, mereka boleh bantu kah? Tak, diri kita. Ini kata-kata orang yang tenggelam dalam istidraj. Maka apabila orang-orang sebegini terima ujian, terima bencana, ia dinamakan sebagai bala. Itu bezanya. Kita tengok dia ni baik, akhlak baik, terima musibah seperti banjir, ibtila. Tapi jenis derhaka, tak beriman dengan Allah, itu dinamakan sebagai bala. Hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini, kita menjadi golongan yang bersyukur, golongan yang sentiasa memanfaatkan segala nikmat dalam kehidupan, agar kita pulang ke negeri akhirat beroleh redha, pahala serta syurga yang dijanjikan. Malam ini sebuah sedikit ini saya baca contoh sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Mu'adz bin Jabal, antara tokoh sahabat yang bersyukur. Mana jua sahabat Nabi adalah orang bersyukur, orang baik, orang soleh, tiada bandingan. Ini adalah keputusan Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa maksud keputusan? Contoh ada perlawanan bola. Manchester lawan Arsenal. Tengok Manchester contoh menang 3-2. Manchester di kekalutan, makin kalah itu tengok menang 3-2. Boleh tak repeat balik match? Tak. Kerana keputusan dah ada, dimuktamadkan oleh pengadil. Dan sudah masuk dalam EPL, menanglah Manchester ni, dapat mata, 3 mata. Boleh tak buat balik rematch? Tak payah. Semua terima, tengok cara langsung, walaupun kita duduk di Seremban, tahu dah berlangsung 3-2. Begitu juga keputusan Ahli Sunnah muktamad. Tiada siapa boleh ulang balik, tiada siapa boleh rungkaikan bahawa semua sahabat baik. Tiba-tiba contohlah, datang ustaz tu kritik sahabat, hina sahabat. Walaupun kita katakan dia ni mengaji Azhar, ada PhD-nya, hebat ilmu dan sebagainya, dia datang tu bawa kajian terbatal, kena reject, tak boleh diterima, tertolak, menyalahi keputusan Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya bagi tahu ni bukan apa. Kadang kita dengar seorang cakap, kita tengok, bukan calon orang dia ni prof. Tengok dia ni pensyarah Islamic Studies. Kadang anak muda, golongan tak datang mengaji jalan muktabar ni, dia terpengaruh dalam Google. Dia tengok YouTube, dia tengok Facebook, terus dia telan. Bahaya. Dah kita pegang kata-kata ni, pegang sampai mati. Walaupun adalah kes sahabat ni adalah macam tak ikut cakap Nabi, tak ikut macam anak dengan ibu ayah. Kan macam anak saya, anak tuan-tuan, ada hari ikut, ada hari tak ikut. Kan macam saya sebut dalam kuliah telah lalu lah. Kan jiran sebelah dengar, ayah ni marah anak, kau keluar rumah, tak ikut cakap aku, keluar malam ni. Jiran dengar, halau anak ni. Dia tengok part tu, dia tengok bahagian tu. Dia tak tengok esok tu ayah ni bawa anak pergi makan KFC. Kena makan lamb chop. Dia tak pergi tengok babak makan tu, makan penuh mesra, belanja apa anak-anak. Kambing seekor dikorbankan untuk bagi makan 3 orang anak. Punya teruja dengan kambing. Masa makan pun muka jadi kambing lah. Dia tak tunjuk gambar tu, dia tak tunjuk cara layan anak-anak. Demikianlah sahabat. Mereka ni macam anak-anak pada Nabi. Nabi ada tegur sesuai dengan Arab. Arab ni kadang dia liar sikit. Bukan maksud sahabat ni liar, tak tahuan punca, tak tentu punca. Kadang kena Nabi kuatkan suara, Nabi kena outspoken sikit pada sahabat. Contohnya isu yang sering dijajah oleh golongan Syiah ataupun golongan lain pada Ahli Sunnah wal Jamaah. Misalnya ketika dekat dengan kewafatan Nabi SAW, Nabi kumpulkan para sahabat dalam rumah. Semua bakat datang. Bila dah masuk ramai, jadi bising. Jadi bising, ada jenis Arab Badui pun datang. Ada yang tertanya, kenapa ni Nabi panggil kita ramai-ramai ni? Ada apa ni? Kenduri ke amanat ke ceramah? Masuk tu bising, Nabi sakit. Nabi ditentukan oleh Allah
untuk disampaikan pada umat, umat kena cermat dengan Nabi. Kerana ini arahan Allah. Kena cakap elok, tak boleh angkat suara depan Nabi, kena beradab. Kerana mereka ni akan jadi contoh bagi umat kemudian. Agar para sahabat ini dididik dengan sebaik mungkin. Bila Nabi mati nanti, mereka lah yang akan tolong bawa obor agama. Kalau tak, orang akan kritik. Oh, sahabat pun jahat sebenarnya. Mereka ada masalah, kemudian tertebus masalah, diampunkan oleh Allah dan Rasul. Bila mana mereka masuk dalam keadaan itu, mereka dah macam tak endah Nabi. Mereka lebih bersembang sesama sendiri. Apa pasal ni kamu jemput aku ni? Nabi tengah tidur, Nabi tengah duduk atas katil. Mereka banyak bersembang sehingga kan dah tenggelam tentang Nabi. Masa ni lah Nabi angkat suara sedikit. Kalau macam ni orang makal, baliklah kalian dulu. Macam ayah pada anak. Nabi minta kalau macam ni baliklah. Maka riwayat pada Syiah, dia ambil sekerat tu je. Tengok Nabi marah sahabat. Mana sahabat tak baik? Sahabat tak ada. Dia tak tengok selepas itu sahabat berduyun-duyun mohon keampunan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nas dalam Al-Quran maupun hadis ada cerita mereka menghadap Nabi, minta ampun pada Nabi, ada servis kepada Nabi, buat macam-macam bakti walaupun sebelum itu mereka ada ditegur. Maklumlah sahabat walaupun adil, walaupun bukan fasik, mereka juga manusia biasa. Kalau kita pun ada dosa, ada silap, begitu juga sahabat. Tetapi sahabat, peluang mereka agak cerah kerana mereka boleh diampun oleh Nabi. Nabi akan restui mereka kerana mereka banyak jasa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara lagi kisah yang sering dijadikan hujah semasa mana dijadikan hujah oleh golongan menyimpang ketika mana Nabi ajak para sahabat untuk menunaikan umrah. Kemudian ringkasnya Nabi terhalang. Abu Sufyan ketika itu belum Islam, tak bagi masuk. Nabi nak masuk bersama dengan 1000 lebih sahabat. Tapi Nabi menghormati polisi kerajaan musyrik. Contoh hari inilah, walaupun ada dasar US yang kita tak setuju, tak boleh sama sekali, bahkan menyalahi syarak, kita pergi ke United States tanpa visa ataupun pasport. Walaupun kita tak suka pada kafir harbi, tak boleh kita angkat senjata sendiri. Dia ada beberapa fik, ada peraturan mengikut kenegaraan Islam, ada prasyarat yang ketat. Masa Nabi sampai, akibat terhalang, ni nak buat umrah ni, umrah arahan Allah, berdepan pula dengan golongan kafir, Nabi tetap ikut peraturan. Tak apa, hal ini boleh ditangguh. Dan Allah Ta'ala tak kata macam mana pun masuk. Terpulang kepada kebijaksanaan Nabi, Nabi pun nak baida balik ke Madinah. Dalam keadaan Nabi dan sebilangan besar sahabat, semua sahabat yang datang dalam misi itu, delegasi itu, sudah pun berniat ihram, pakai pakaian ihram, dah sampai ke Hudaybiyah. Masa ni Nabi minta, jom balik. Sahabat terdiam. Nak balik, datang jalan kaki hampir 2 minggu dalam pakaian ihram. Kita tak bawa senjata apa-apa pun, bukan nak perang, tapi mereka anggap kita ni datang dalam jalan yang tak betul. Hina kita. Kita datang nak tunai ibadat di tempat yang memang diterima pakai. Di situ adalah tempat umrah dan haji. Itu sebahagian pada kata-kata sahabat. Mereka tak bergerak untuk balik. Tapi tengok, seorang pun tak bergerak. Kerana mereka bercita-cita tinggi nak tunai umrah bersama Nabi. Itu motif utama. Bukan masuk bantah Nabi, hina Nabi, tak. Mereka marah pada musyrik, mereka tak mau balik. Kalau balik, seolah-olah tanda kekalahan. Nabi tengok kenapa ni tak bergerak. Nabi dah suruh 2 kali, jom balik. Akhirnya isteri Nabi kata macam ni lah, ya Rasulullah, Nabi tahallul dulu. Dia panggil tahallul ihsar. Umrah tak dapat buat, tapi kita leraikan ihram. Contoh kita naik flight, nak pergi umrah ataupun haji, dah niat dah. Kita sampai di miqat. Miqat ni kawasan kena niat. Tiba-tiba tak boleh masuk. Bencana ke, ada perang ke, nak kena balik. Bukan boleh bisik, pilot jom balik. Dia ada landing mana-mana dulu. Tapi bila landing tu, artinya tak masuk Mekah. Bila tak masuk Mekah, tak dapatlah tunai umrah ataupun haji. Jadi kita dah ihram, kita dah niat, kena batalkan dengan cara sembelih seekor kambing. Adalah ataupun bayar bila sekembali ke tanah air. Jadi Nabi pun mula langkah pertama tahallul ihsar,
untuk membebaskan pada status ihram, Nabi sembelih kambing. Nabi pun bersiap untuk balik. Masa ni lah sahabat tengok dan mula bergerak. Kalau ambil sebahagian, menandakan sahabat engkar perintah Nabi. Antara yang sebelum itu bernada keras. Maksud bernada keras ni tegas. Dia pergi jumpa Nabi, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ya Rasulullah, bukankah engkau Rasulullah? Kenapa nak balik? Dia cakap begitu. Bukankah engkau ya Rasulullah? Dengan maksud, engkau ni kekasih Allah, dapat arahan pada Allah. Allah lah yang arah datang. Selagi mana wahyu tak datang cara jelas, jangan beranjak. Itu maksudnya yang boleh ditafsirkan mengikut kacamata ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau Syiah, dia tafsirkan mengikut kacamata ini satu perkara percakapan yang menyalahi adab. Ini satu tindakan menyanggah Nabi. Bani Umar datang cakap begitu. Siapa Umar berbanding Nabi Muhammad yang sudah tentu cara tak rasmi buat keputusan daripada Allah. Ini kononnya hujah betul, tapi datang daripada Syiah. Atas sebab inilah bila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia badabati Sayyidina Umar banyak berpuasa. Bila orang tanya kenapa ni puasa tak makan kenduri, tak ada jamuan apa, tunggu waktu maghrib nak buka puasa. Lalu Sayyidina Umar pun sebut, aku kerap puasa ni kerana mengenangkan peristiwa Hudaibiyah. Kerana dia rasa bersalah sangat, pernah angkat suara depan Nabi, pernahlah macam mempertikai. Tapi bukan maksud mempertikai menolak ke Rasulullah. Mempertikai maksudnya ingin menunaikan umrah bersama kekasih Allah yang tercinta. Kita jangan lupa ada pujian Nabi kepada para sahabat. Kalau kita pergi ambil bab tu, nampak jeleklah sahabat. Takkanlah Nabi tertipu dengan para sahabat. Nabi lah yang paling tahu, kerana Nabi sudah tentu dapat knowledge, pengetahuan daripada Allah yang maha benar, maha tahu, yang maha mengetahui. Contohlah hadis, Nabi ada puji Sayyidina Umar ni. Nabi pernah puji ketika mana Sayyidina Umar cerita pada Nabi, saya mimpi malam hari keluar susu daripada jari. Maka Nabi pun sebut, itulah tanda ilmu agamamu, yakni yang mengalir berjasa kepada umat. Pernah ada sahabat mimpi ada lelaki ambil wuduk di sebatang sungai. Di sebatang sungai syurga. Lelaki ni cerita pada Nabi. Maka Nabi pun mentakwilkan mimpi itu. Itu adalah Sayyidina Umar yang sedang berada dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Mari kita tengok contoh lagi sahabat yang wajar dipuji. Kesimpulannya bukan setakat nama-nama tadi, Sayyidina Umar, sahabat tentu seperti Sayyidina Abu Bakar, semua sekali tak kecuali. Tiada bandingan. Walaupun mungkin kita banyak ilmu, amalan kuat, setiap malam tahajud, setiap hari sedekah, hebat, tak buat maksiat, tak boleh tandingi walaupun seorang sahabat Nabi daripada pendalaman. Hadis yang kita kena pegang, riwayat Imam Bukhari. Pegang hadis, selamat. Tak payah mana, pegang, selamat. Yang masalahnya nak jadi aliran lain ni, nak pegang lain pada apa yang telah ditetapkan dalam agama. Sebab itu dalam Al-Quran ada disebut, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ, tidak patut bagi orang lelaki beriman dan juga wanita yang beriman, إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, bila Allah Ta'ala tetap satu dasar, satu ketetapan dalam agama, mereka ada lagi pilihan cara ataupun kehendak yang lain. Baik, itulah ayat ini Allah Ta'ala sebut lagi, siapa yang bantah ketetapan Allah dan Rasul, yakni perkara dasar, hukum hakam yang sudah disepakati, yang telah ditentukan dalam syarak, dia nak benda lain, dia nak perundangan lain, cara hidup yang lain, ekonomi, siasat dan sebagainya. Tuhan sebut apa? Sesungguhnya dia telah sesat dengan sesat yang amat jauh. Kadang ada orang, dia terima hukum, bayar Jumaat wajib, puasa Ramadan wajib, haji wajib, tapi bab sahabat, bab fundamental agama ada masalah. Boleh terkeluar juga daripada agama walaupun semayang. Terutama dalam bab sahabat, awas, kerana dia berkaitan dengan akidah. Kenapa pula berkaitan dengan akidah? Sebab sahabatlah yang cerita apa itu rukun iman daripada Nabi.
Sahabat lah yang datangkan Al-Quran daripada Nabi. Kerana golongan Syiah, mereka kata Quran yang ada dalam masjid surau ni bukan betul. Kerana sahabat dah manipulate, tipu bila mana wafatnya Nabi. Yang betul ni hanyalah seperti Mushaf Fatimah. Bagi orang pahaman ni, dia pergi Iran, dia sonok, sana ada Quran betul. Di Mekah, di Malaysia, di Nusantara, Bangladesh, atau tempat semua palsu. Yang betul hanyalah Iran. Dia ni sudah terpengaruh dengan jalan syaitan, jalan yang sesat, yang amat jauh. Kalau kita tengok sumber pada hadis, jelas, pegang je. La tasubbu ashabi. Jangan kalian sama sekali mencela sahabatku. Cukup. Ikut dah Nabi, selamat. Apalagi Nabi kata, kalaulah di kalangan kalian, yakni umat zaman berzaman, menginfakkan emas sebesar banjaran Uhud. Dinamakan banjaran kerana dia cantuman bukit-bukit. Kalau seketul bukit, tak dinamakan banjaran, gabungan bukit-bukit. Contoh, saya tengok datang Surah Nur tadi, parking kereta nampak depan Surah Nur tuan-tuan ni ada bukit. Tu macam banjaran juga. Dia panggil bukit yang bersambung-sambung, bukan bukit kecil. Kalau di kalangan kalian menginfakkan emas sebesar banjaran bukit muka Uhud. Ingat hadirin sekalian, pernah sampai ke Madinah. Yang belum sampai, kita doakan dalam kuliah ilmu ni akan sampai satu hari nanti. Tidak ada cita-cita murni melainkan nak bertandang ke bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Makkah Al-Mukarramah. Tuan-tuan datang Surah Nur, Tuhan akan datangkan hadirin hadirat kelak insya-Allah ke masjid yang lebih utama. Sebab tuan-tuan sudi datang, takkan Tuhan tak hadir. InsyaAllah akan sampai. Lazimnya begitulah, akan sampai. Baik, bagi yang belum sampai, dengar hari ini, nanti bila sampai ke sana boleh teringat Dr. Yusri pernah cerita. Yang pernah sampai, kita pun kenang balik. Bila sampai ke Medan Uhud, dia ada dua kawasan. Satu, main hillnya, banjaran Uhud, yang berwarna merah kemerahan. Depan bukit tu, kawasan yang kedua, bukit kecil. Namanya Jabal Rumah. Bukan rumah kita, rumah kediaman. Nama rumah, maksudnya bukit pemanah. Masa berlakunya perang Uhud, Nabi tempatkan sebilangan kecil sahabat duduk di situ sebagai tempat center untuk memanah. Jangan berganjak. Ringkasnya sebagaimana hadirin kita belajar dalam sirah, punca kekalahan perang Uhud ialah kerana sahabat menyangka perang berakhir dan mereka nampak adanya harta di depan, mereka nak punggah cepat-cepat. Bukan maksudnya nak makan, bukan nak masuk, nak ambil tanpa kebenaran Nabi. Mereka nak tolong operasi perang. Cuma mereka terabai perintah Nabi. Duduk dulu, tinggalkan datang arahan yang selanjutnya. Disebabkan hiruk pikuk perang, mereka bahasa perang dah berakhir, mereka pun turun. Akhirnya Saidina Khalid bin Al-Walid ketika tu belum Islam, dia datang menguasai bukit Rumah walaupun kecil, tempat tu sebagai center. Akhirnya menang siri kedua perang Uhud. Siri pertama sebenarnya menang di pihak Muslim. Jadi bila mana kita bertandang ke kawasan ini, Ustaz Mutawif dia akan minta kita naik bukit kecil. Kalau naik bukit Uhud ni tinggi, sekadar tengok aja. Kerana contohnya ni bukit Uhud, ni kawasan Jabal Rumah. Okey, antara tengah ni dekat dengan bukit Uhud, tempat main ni bukit Uhud. Ni Jabal Rumah. Dekat dengan bukit Uhud, banjaran Uhud ni ada maqam syuhada Uhud. Antaranya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi biasanya kalau kita parking bas, kita naik ke bukit kecil ni, kemudian kita beralih pergi ke maqam, ziarah maqam. Kita tak akan naik bukit kerana dengan panasnya dan bawa orang tua-tua, kanak-kanak, tak sesuai untuk naik. Biasanya kita akan naik Jabal Hira. Itu pun orang tertentu waktu malam. Jadi bila kita duduk di sini, kita akan nampak bukit. Tadi dah naik bukit kecil. Amin nostalgia, ambil kenangan atas kuliah-kuliah yang telah disampaikan. Bila kita tatap bukit Uhud ni, sebenarnya kita akan tatap sekali lagi di akhirat. Kenapa? Nabi SAW menyebut bukit Uhud akan muncul balik dalam syurga, kerana dia menjadi tempat nostalgia perjuangan para sahabat dan Nabi SAW. Satu-satunya bukit dibangkitkan adalah bukit Uhud. Bukan bukit di Negeri Sembilan, bukan bukit di Sabah, Gunung Kinabalu, bukan Gunung Jerai di Kedah,
Hatta gunung Everest tertinggi di dunia, tak ada dah dalam syurga. Yang ada adalah Uhud. Bila kita tengok Jabal Uhud, Bukit Uhud yang besar ni, bayangkan itu emas yang kita labur beri pada surah Nur, beri pada jalan fi sabilillah. Mangsa banjir kita pergi bagi. Bukit Uhud ni besar tu emas. Pasti buletin utama iklan pemberian hadirin 3 hari berturut-turut. CNN, Al Jazeera buat liputan khas. Sampai Presiden Amerika pun datang tengok. Betul kan ni? Emas besar Bukit Uhud amat mengagumkan. Nabi kata kalau ada orang buat, hebat. Bukan nanti besar bukit tu, bukit depan ni. Bagi emas besar meja ni. Jumpa Cik Zul, saya nak infak fi sabilillah. Cik Zul pensan 3 kali dulu. Bangkit tahlil dulu baru terima. Baru terima. Sebab besar ni bagi emas. Biasa orang bagi duit. Kalau bagi emas besar cawan ni pun, kalau puan-puan datang malam ni buat selak-selak tangan lah. Jangan tunjuk kat puan lelaki, haram kan. Tunjuk pada kawan sebelah, Mami Jarum punya. Tu dia bawa emas besar gelas ni. Mati syahid puan sebelah. Kagum. Kilauan tu menyebabkan dia mati syahid. Punya kagum. Bayangkan berat ni berapa ribu? Lebih pada 10,000. Bawa meja ni. Hebat. Nabi kata bawa besar Bukit Uhud emas. Dalam keadaan hebat demikian, sesekali tidak dapat menandingi pemberian sahabat yang hanya mampu bagi setengah daripada cupah. Setengah aja bagi. Kita bagi besar bukit, besar meja. Bagi emas secawan ni. Tak boleh lawan sahabat. Walaupun mereka bagi sikit, mereka bagi dengan penuh feeling, penuh penghayatan, penuh pengorbanan. Mereka beriman tak kala manusia lain menolak Nabi, mereka sanggup terima Nabi kerana mereka tahu Islam tu benar, datang daripada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah ta'ala pada kuliah-kuliah yang seterusnya, kalau kesempatan masa, kita akan bincang contoh sahabat iaitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal, antara orang yang bersyukur. Dia bersyukur sangat kerana dia berjalan dengan satu perjalanan sama Nabi. Dia terpilih. Kenapa Nabi pilih dia? Kita akan bincang pada kuliah akan datang sekiranya diizin Allah. Kan? Bila dia berjalan dengan Nabi ni, dia tanya beberapa soalan pada Nabi. Kemudian Nabi pula tanya soalan kepadanya. Maka kisah ini telah dimaktubkan dalam kitab Mastika Hadis. Saya cadangkan, kalau saya tak ada urusan pun, adik-adik boleh dapat kitab ni. Kitab ni besi tempatan. Biasanya kita dengar Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jarang pengajian boleh habis Sahih Bukhari. Begitu kan tafsir. Ngaji 30 juzuk, ada tak? Ada. Contoh di Rusila. Contoh tempat tertentu. Kalau nak khatam dalam masjid ni, jarang kita jumpa 30 juzuk selesai. Jadi kadang pendekatan kuliah tertentu dia pilih surah Kahfi, surah Yasin. Itu saya cadangkan untuk tuan-tuan kalau nak baca sendiri kan, insya-Allah mudah faham baca sendiri. Cuma benda yang kita confuse tu boleh tanya ustaz-ustaz kita, ustazah kita. Atau kitab yang menarik ialah Mastika Hadis. Di samping kitab-kitab Jawi ya. Kadang kitab Jawi ni bahasa lama, tapi Mastika Hadis besi yang agak moden. Mastika Hadis ni ramai tak tahu, dia dikeluarkan oleh Pusat Islam. Maknanya di bawah gagasan Kerajaan Malaysia. Iaitu pada tahun 1984 diterbitkan oleh Syekh Adumah Basmih. Biasanya kita dengar nama ni, beliaulah yang mengarang tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang diterbitkan pada tahun 1968. Biasanya dalam surah masjid ada kitab ni. Satu lagi karya Mastika Hadis. Uniknya kalau tuan-tuan boleh beli kan, selalu kedai-kedai buku ada. Dia 3 jilid. Satu jilid ni harga RM10 lah. Bab pertama, jilid pertama bab akidah. Jilid yang kedua ialah bab Islam dan hal ibadat. Dan yang ketiga, jilid ketiga adalah tentang kerohanian ataupun tasawuf. Artinya kalau kita baca, kita faham, kita tahu konten utama dalam agama yang patut diamalkan. Maaf, terlanjur bicara. Apa yang baiknya datang daripada Allah. Terima kasih banyak. Di atas perhatian semua, mudah-mudahan apa kita bincangkan malam ini, kesimpulan yang pertama ialah bahawasanya kemuliaan sahabat tidak ada tandingan. Yang kedua, kita bincang awal kuliah tadi, ada beza orang yang dianggap ibtila dan menerima bala. Ada beza ibtila dengan bala. Dan yang ketiga, marilah kita terus buktikan
sebagai insan yang bersyukur dengan sentiasa beramal soleh sehingga ke hujung hayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah.